Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid 3 Gemilang. Diharap kamu semua berada dalam keadaan sehat. Ya. Apa khabar Putri Hairif, Al-Fatihah, Kesha, Nia, Kartika, LD, Syakir dan lain-lain lah. Jadi kemahiran pembelajaran kita hari ini ialah untuk menulis karangan. Ya, menulis karangan. Jadi sebelum kita nak membuat ataupun untuk menulis karangan, kita mesti ada dia punya kerangka. Jadi kerangka ini akan kita jadikan sebagai satu panduan untuk kita menulis karangan itu nanti. Jadi untuk itu, sila buka buku teks jilid 1, muka surat 64. Ya. Buku teks jilid 1, muka surat 64. Tajuk dia bertolak ansur. Kita lihat dulu ya, apa kerangka yang kita nak buat ni adalah berdasarkan gambar-gambar yang ataupun maklumat yang diberikan dalam buku teks muka surat 64 tersebut. Okey. Mari sama-sama kita lihat tajuk dia bertolak ansur. Jadi kalau kita lihat di sana, gambar yang atas sekali itu ialah perbualan antara guru dan juga murid-murid tahun 3 angsana. Tapi dalam konteks dalam hal ini nanti kamu tukarkan kepada 3 angsana tu, kamu tukarkan kepada 3 gemilang kelas kamu. Ya. Dia apa ceritanya kita tengok. Kita lihat apakah yang diperkatakan oleh cikgu 3 angsana itu ya. Murid-murid, esok kita akan mengadakan persembahan choir sempena Hari Kebangsaan. Cikgu harap semua telah bersedia dan saling bekerja sama. Ya cikgu, kami telah bersedia. Jadi perkara ataupun karangan yang hendak dibuat ini adalah berkisar kepada tajuk kelas 3 angsana tersebut ingin mengadakan persembahan choir. Choir ni nyanyi lah ramai-ramai. Ya, sempena Hari Kebangsaan. Jadi kita lihat apakah maklumat dalam gambar yang pertama. Dalam gambar yang pertama itu kita lihat murid-murid lelaki membuat persiapan. Membuat persiapan dengan memakai pakaian kebangsaan. Pakaian kebangsaan ni ialah baju Melayu. Baju Melayu, songkok dan samping. Samping. Itu gambar nombor 1. Gambar nombor 2, kalau kita lihat di sini, ada seorang murid ini tertinggal. Dia tengok beg dia, dia tengok tertinggal samping. Baju ada, seluar di bawah. Dia tertinggal samping. Dan dia pun berasa risau. Dan gambar seterusnya, kawan dia memberikan sampingnya kepada murid yang tertinggal samping tadi. Kawan dia ni baik hati, dia berikan samping dia kepada kawan murid yang tertinggal samping tadi.
dan dia sanggup menggunakan selendang sebagai samping. Samping dia diberi pada murid yang tertinggal samping tadi, dan dia gunakan selendang sebagai ganti samping. Ini menunjukkan satu sikap bertolak ansur, tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Dan gambar yang terakhir, ya, tiba masanya kelas 3 angsana tadi. Nanti kalau kamu tulislah 3 gemilang. 3 gemilang mengadakan persembahan choir tersebut. Jadi perkataan yang diberi situ ialah dengan semangatnya. Mereka membuat persembahan dengan semangat dan mereka bangga, ya, dapat mengadakan ataupun dapat mempersembahkan choir sempena hari kebangsaan tersebut. Ya. Jadi bila kita nak buat karangan, kita mesti ada kerangka. Kerangka sebagai panduan kita nak tulis karangan tersebut. Ya. Jadi kerangka dia ni mesti ada, yang pertama sekali mesti ada tajuk. Okey, mesti ada tajuk. Karangan mesti ada tajuk. Jadi dalam cerita tadi tu, tajuk dia ialah bertolak ansur. Okey. Bila dah ada tajuk, kemudian kita perlu ada pendahuluan. Pendahuluan, ada isi dan ada penutup. Satu, dua, tiga. Ini 4 perkara yang sangat penting dalam membuat karangan. Ada tajuk, ada pendahuluan, ada isi. Isi dia kalau banyak-banyaklah. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan sebagainya. Dan mesti ada penutup. Barulah dikatakan karangan tersebut karangan yang lengkap. Okey. Jadi tadi kita telah lihat gambar tentang tajuk bertolak ansur tadi, di mana murid-murid 3 angsana hendak mempersembahkan choir mereka sewaktu hari kebangsaan nanti. Jadi dalam pendahuluan itu kita lihat murid-murid ingin menyertai persembahan choir sempena hari kebangsaan. Itu pendahuluan. Kemudian isi pertama, murid-murid membuat persiapan untuk pertandingan choir. Apa persiapannya? Persiapannya memakai pakaian kebangsaan. Isi yang kedua, kalau kita lihat tadi ada seorang murid tertinggal samping. Jadi di sini dinamakan Jeva. Sebab kelas tersebut terdiri daripada pelbagai kaum. Ada Melayu, Cina, India. Jadi dalam isi kedua tadi murid itu dinamakan Jeva. Jeva ni tertinggal samping. Jadi dia pun berasa risau. Isi ketiga ini yang murid yang berikan samping tadi kepada Jeva lah. Dan dia menggunakan selendang sebagai ganti samping. Samping dia dibagi pada Jeva dan dia terpaksa gunakan selendang. Okey, itu isi dia. Dan bahagian penutup, mereka menyanyikan lagu dengan semangatnya. Menyanyikan lagu dengan semangatnya dalam persembahan choir tadi, dan mereka sangat bangga. Jadi kerangka karangan ini boleh ditulis dalam bentuk macam ini, dan ianya ditulis dalam bentuk perkara-perkara utama yang hendak ditulis saja, bukan dalam bentuk ayat yang lengkap. Selepas adanya kerangka ini, barulah ditulis karangan. Ini contoh karangan berdasarkan berpandukan kerangka di atas tadi.
Oke, tajuk ya, mesti ada tajuk. Tajuk dia bertolak ansur. Ya. Jadi karangan dia mula macam ni. Ini pendahuluan. Sekolah Kebangsaan SK Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi nanti kamu boleh tukar nama sekolah ini kepada nama sekolah kita lah. Sekolah Kebangsaan Sungai Lui, ya, mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Murid-murid tahun 3 Ansana. Jadi 3 Ansana ini kamu tukar kelas kamu, 3 Gemilang. Murid-murid tahun 3 Gemilang yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan choir. Ini je tukar. 3 Gemilang. Ya. Murid-murid tahun 3 Ansana, ini tukar lagi. 3 Gemilang. Sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Itu pakaian kebangsaan lah. Ya, untuk lelaki memakai pakaian baju Melayu, ya, dan murid perempuan memakai baju kurung. Okey, perenggan ketiga, ni kita kata perenggan ya. Perenggan satu ni, yang ini perenggan satu, ya. Ini perenggan yang pertama. Kita tak perlu jarak bila tulis ni. Ya, tulis rapat pada garisan tepi buku. Perenggan kedua baru kita jarakkan. Ya, jarakkan kita punya tulisan tu. Ini perenggan pertama. Ini dia punya pendahuluan. Ini dah masuk isi yang pertama. Isi yang pertama. Isi pertama ni jarakkan ke sini sedikit. Okey. Ini isi yang kedua. Isi yang kedua pun jarakkan. Okey. Isi yang kedua, Jeva membuka beg. Nama ni kamu boleh tukarlah nama siapa-siapa. Asalkan ia ni lelaki. Ya. Kalau perempuan nanti tak boleh. Sebab yang pakai samping ni lelaki. Jeva membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba muka Jeva berubah. Jeva tertinggal samping di rumah. Jeva amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya. Ini isi yang ketiga. Okey. Isi yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua. Ini isi yang kedua. Sorry. Isi yang kedua. Isi yang ketiga yang ini. Pun kena jarakkan bila nak tulis. Ya, mula nak tulis isi yang ketiga. Saiful ni kamu boleh tukarlah nama siapa-siapa yang kamu suka ya. Misalkan lelaki. Jadi di sini Saiful apa? Yang gambar tadi, yang murid memberikan sampingnya tadi kepada Jiwa. Dan dia gantikan, dia gunakan selendang. Jadi apa ayat yang sesuai yang kamu nak tulis? Kamu boleh tulis tu. Contohnya, Saiful kasihan melihat keadaan Jeva. Titik. Dia memberikan sampingnya kepada Jeva. Saiful akan menggunakan selendang sebagai samping. Boleh tulis macam itu. Ataupun nak tulis ayat lain pun boleh. Asalkan sesuai dengan gambar tadi. Okay. Itu isi yang ketiga. Ini ialah penutup. Ini bahagian penutup. Penutup pun kena tulis jarak sedikit macam ni. Giliran kumpulan choir kelas tahun 3 Angsana. Ini 3 Gemilang lah. 3 Gemilang telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Dengan tertib. Ikut peraturan lah.
Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Okay, itu contoh karangan yang betul kaedah penulisannya. Saya ulang balik, mesti ada pendahuluan, kemudian isi. Di sini ada berapa isi. Isi yang pertama, ini isi yang kedua, ini isi yang ketiga, dan ini penutup. Ya. Jadi cikgu nak kamu tulis karangan ini dalam buku tulis ya, buku tulis bahasa Melayu karangan. Salin, yang ini salin, ya, yang ini salin, yang atas ni salin. Kemudian yang ini kamu boleh ikut, ya, kamu boleh ikut ataupun kamu nak buat karangan sendiri pun lebih bagus, lebih baik. Cuma kalau kamu ikut karangan yang ini, kena tukarlah nama sekolah ni, kena tukar. Sekolah Kebangsaan Sungai Loy. Nama kelas ni kena tukar. Tahun 3 Gemilang. Ya. Ataupun kamu nak tukar lagi nama ni, nama murid yang tertinggal samping tadi, ya, pun boleh. Baik, itu cara-cara hendak membuat karangan. Mesti ada terlebih dahulu dia punya kerangka sebagai panduan, ya. Bila dah ada kerangka ni, mudahlah untuk kita menulis karangan tersebut. Ya, ianya dijadikan sebagai panduan. Kalau tak ada kerangka ni, umpama dia kita tak ada panduan, jadi nanti kita tulis sebarangan sajalah. Ya, tidak mengikut urutan yang betul. Baiklah, rasanya setakat itu saja untuk pembelajaran PDPR hari ini. Jadi cikgu harap kamu buat tugasan yang cikgu beri ini. Kalau dah siap, ya, tangkap gambar, hantar dalam WhatsApp cikgu sebagai bukti. Ya, dan jangan lupa nanti rekodkan kehadiran kamu ke kelas. Ya. Baik. Sekian, terima kasih.